Dia kena ambil adab ini. Dia panggil adabu ammah liyaumil Jumaah. Hari Jumaat merupakan hari yang paling afdal, paling mulia dalam seminggu. Kita tahulah, ia mempunyai adab-adab dan perkara-perkara sunat yang seharusnya, yang sepatutnya diketahui oleh seorang Muslim untuk dilaksanakan sekadar termampu. Di antaranya, tanda tuan-tuan, ini umum. Hak pergi Jumaat pun kena, hak tak pergi pun kena juga. Yang pertama sekali disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumaat. Jadi kita pilihlah nak hari Jumaat kan nak malam Jumaat. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan mengurniakan kepadanya cahaya selama antara dua Jumaat. Besar ke tidak kelebihan? Cahaya ni cahaya dari hati kita. Maknanya kita baca hari Jumaat ni surah Al-Kahfi, dia akan bercahaya hati kita sampai Jumaat yang akan datang. Jadi maknanya dia punya cahaya dia tu seminggu je. Gas dia boleh cukup seminggu. Minggu depan tak baca gelap. Baca pula. Nah, itu dia panggil seolah-olah ibarat begitu. Baca dah kita surah Al-Kahfi. Kena baca. Al-Kahfi ni baca setiap hari Jumaat. Ada juga setengah riwayat kata malam Jumaat. Tapi banyaknya hari Jumaat ni. Yang kedua, disunatkan banyak berdoa pada hari dan malamnya. Pada hari dan malamnya kena banyak berdoa. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut mengenai hari Jumaat dengan sabdanya, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iya. Pada hari Jumaat terdapat satu masa apabila seorang hamba muslim berada padanya dalam keadaan mendirikan salat, berdoa kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan apa yang diminta. Baginda mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan tempoh masa tersebut adalah pendek. Nadi masa tu sikit sangat. Tanda tuan-tuan, ada ulama mengatakan masa dia tu di antara imam atas mimbar sampai ke sudah solat. Tu tempoh. Kerana tu saya sebut tadi. Jadi waktu imam atas mimbar kita tak nak baca, kita kena dengar khutbah. Jadi bila kita boleh berdoa? Ketika imam berhenti berehat antara dua khutbah. Jadi eloknya kita duduk tu biar cukup lah. Orang nak berdoa tu ada masa sikit. Jangan duduk kak, barakallah pakai duduk, bangun pula. Duduk kejap, bagi peluang orang berdoa. Para Bilal stop daripada duduk baca selawat ataupun doa tu. Berilah peluang kepada para makmum berdoa untuk diri masing-masing. Dan satu lagi, di akhir petang hari Jumaat. Elok benar lah petang Jumaat ni tak usah duduk pergi pasar petang lah. Tak usah duduk pergi pasar petang. Kita mari awal ke masjid. Masuk dalam masjid awal-awal lagi kita duduk doa situ. Baca zikir petang dan kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana waktu itu di antara waktu mustajab doa, insya-Allah taala. Kalau kebetulan pula waktu itu bulan Ramadan, bertambah lagi. Ramadan dekat nak buka puasa, petang Jumaat 3 darjat. Darjat apa? Darjat nak kabul doa kita, insya-Allah. Yang ketiga, yusannul ikthar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya. Karena itulah anak duk kempen, kita kata hey para jemaah sekalian, bila sebut malam Jumaat, ingat malam Jumaat, ingat apa? Ingat selawat. Malam Jumaat, malam selawat. Bolah duk malam lama tu. Malam Jumaat sengih suka. Enggak boleh sengih suka. Nah. Pun tak ada kerja lain atas dunia. Jadi malam Jumaat kita tak malam selawat. Pasal apa? Tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayat oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa aktsiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling mulia ialah hari Jumaat. Oleh itu perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari tersebut, kerana selawat kamu ke atasku dibentangkan kepadaku. Bila kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat itu dibawa kepada Nabi. Jadi alhamdulillah, ana dah bagi kepada para jemaah sekalian
risalah tentang lafaz-lafaz selawat yang sahih. Ada lagi risalah tu. Kau hilang habis dah. Kalau hilang tu cek tak baca. Buat ya tak. Jadi selawat tu kita jadikan dalam saya kumpul itu 8 riwayat yang sahih. Jadi kalau tuan-tuan boleh baca 10 kali malam Jumaat, 10 kali 8, 80 kali. Kaya tak kaya kita? Hari Jumaat pula baca 10 kali. Saya letak yang paling rendah dah tu. Eloknya 100 selawat, satu selawat tu 100 kali. Boleh 800. Kaya ke tidak? InsyaAllah ta'ala terpulanglah kepada kita masing-masing. Nak kaya ke nak miskin, kita yang buat persiapan. Bila orang usul kubur, tak boleh nak minta dengan siapa-siapa dah. Hak kita, itu yang kita bawa. InsyaAllah ta'ala, kecuali doa daripada anak yang saleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, insyaAllah ta'ala. Jadi tamatlah perbincangan kita dalam bab kelebihan amalan, perkara-perkara yang sunat diamalkan pada hari Jumaat, khusus 7 amalan untuk orang pergi solat Jumaat, dan 3 amalan secara umumnya. Secara umumnya. Mungkin ada jemaah tertanya-tanya lagi, kenapa banyak lagi amalan-amalan yang kita buat pada malam Jumaat ni? Tidak ada. Ada setengah masjid tu masjid malam Jumaat, setiap malam Jumaat mesti solat, dia panggil solat apa tu? Solat tasbih contohnya. Tempat kita ni malam Jumaat kita baca Yasin. Jadi riwayat-riwayat yang sahih itu tidak ada. Kalau ada, tentu tuan syekh kita akan masuk dalam kitab kita ni. Jadi bila tidak ada, maka kita buat yang ada tu lebih utama. Ada setengah imam ni dia tak yakin pula dengan solat Jumaat. Setiap kali lepas Jumaat mesti sembahyang hajat. Kata subhanallah, sembahyang Jumaat tu macam tak cukup lagi. Kalau kita ada masalah, masyakkah apa-apa, khatib tu boleh doa dalam di akhir solat dia tu, di akhir khutbah sikit. Kemudian lepas sembahyang Jumaat tu boleh doa lagi. Tak. Dia kerah lagi makmum. Mari kita sembahyang solat hajat pula. Tuan-tuan kita kena ingat, ada solat-solat ini disyariatkan kita melakukannya secara berjamaah, dan ada solat yang tidak disyorkan kita buat berjamaah secara berterusan lagu tu. Sekali-sekala nak ajar orang boleh, tapi kalau saya peringkat setiap minggu nah, kita kata seolah-olah itu ada satu tambahan kepada solat sunat yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka eloklah kita berpadalah dalam ibadat ini dengan riwayat yang ada. Tuan-tuan tulis satu kata-kata yang saya bagi nasihat: beramal dengan sunnah Nabi SAW, hati tenang, pahala confirm. Ingat kata-kata tu. Beramal dengan sunnah Nabi SAW, hati tenang, pahala confirm. Macam mana hati tenang? Kita buat ada sandaran, ambil daripada Nabi SAW. Pahala confirm sebab Nabi yang beritahu, buat gini dapat pahala sekian. Tapi kalau kita tak beramal dengan sunnah, pelik-pelik lah tubik ya, macam-macam lagi.